Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saudara pengurusi majlis yang berbahagia, Datuk Profesor Dr. Roslan Sulaiman, Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia, yang saya hormati, Yang Berhormat Datuk Hanifah Hajar Taib, Timbalan Menteri Ekonomi, yang berbahagia Datuk Nur Azmi Dirun, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi, yang berurusan Profesor Dr. I.R. Hang Tuah Baharudin, Timbalan Naib Chancellor Jaringan Industri UPM, sahabat-sahabat, saudara-saudari, rakan-rakan kongsi, penerima yang hadir pada hari ini. Saya minta maaf kerana kita sebenarnya tunda. Sepatutnya program pada hari ini bermula jam 12.30 hari. Tapi disebabkan oleh sebahagian besar daripada kami berada di Johor pagi ini untuk pengurusan jenazah Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Tapi kita juga tidak ada pilihan, kita perlu teruskan juga kerana ini adalah sebahagian daripada komponen-komponen penting yang menjadi perancangan bersepadu di peringkat kerajaan untuk membina satu ekosistem pertanian moden demi keterjaminan makanan negara. Jadi kita tak boleh nak tunda lagi. Jadi sebab itu saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat yang berjaya memastikan walaupun ada kelewatan 5 jam tapi kita boleh teruskan pada hari ini. Saya ingat Alhamdulillah juga kalau tengah hari tadi 12 lagi panas kan, ni teduh sedikit. Saya datang tadi kalau nampak saya macam, selalunya saya senyum lama setiap kali saya sampai ke majlis dan sebagainya. Yang ini saya termenung lama. Salah satu sebabnya kerana langkah yang diambil oleh Kementerian Ekonomi hari ini ialah langkah yang berisiko. Peruntukan yang diberikan kepada satu pusat iaitu UPM untuk membina satu infrastruktur pertanian moden sebanyak 31 juta, saya pasti kepimpinan dan pengurusan UPM faham dia tidak mudah begini. Selalunya dia perlu melalui proses yang panjang, tapi kami mempercepatkan dan saya bagi persetujuan segera. Jadi saya akan bermasalah kerana lepas ini akan ada lambakan permohonan-permohonan seperti ini. Pada masa yang sama juga kita buat keputusan untuk beri peruntukan yang besar sebenarnya untuk kos operasi. 3.5 juta untuk setiap satu kohort. Tapi pada peringkat saya, setelah kita lihat keseluruhan keperluan untuk memodernkan industri tani di negara ini dan membangunkan model perniagaan pertanian yang boleh berdiri di atas kaki sendiri, ia suatu langkah yang berisiko yang saya ingat boleh diambil oleh kerajaan. Tetapi ia juga akan jadi satu cabaran yang besar kepada UPM, sebab apabila telah diberikan peruntukan seperti itu, trust me, I will check you every 2 months. Because masalah di negara ini, dan inilah sebabnya masyarakat kita sebenarnya begitu pesimis apabila kita kata kerajaan ingin membina infrastruktur pertanian, kita ingin memastikan ada keterjaminan makanan. Kita tak boleh salahkan masyarakat kita yang pesimis dengan usaha-usaha baik di peringkat kerajaan ataupun baik di peringkat universiti macam UPM.
Kerana kegagalan kita sebelum ini ialah kita hanya mengadakan program tetapi ia tidak pernah mencapai skala nasional. It did not move the needle. Jadi walaupun untuk laporan kita, laporan itu nampak cantik, iaitu kita dah buat ini, kita ada itu dan sebagainya, tetapi ia tidak berjaya mengubah keadaan industri, strukturnya, dia tidak berjaya dikembangkan secara berterusan dan akhirnya ia mati begitu saja. Ini bukan kali pertama negara kita mengumumkan akan memberi tumpuan kepada membangunkan sektor pertanian. Kita dah dengar berpuluh tahun. Jadi sebab itu kali ini, pendekatan kerajaan ini ialah ia tidak diserahkan semata-mata kepada satu dua kementerian atau agensi sahaja. Ia adalah satu langkah yang bersepadu oleh seberapa banyak agensi dan juga kementerian, dan salah satu yang ditumpukan oleh Kementerian Ekonomi ialah untuk membangunkan projek-projek rintis dan membina keseluruhan ekosistem model perniagaan itu. We need to get the business model right. And that takes a lot more than business as usual. Jadi saya harap sementara kita bergembira hari ini, kita akan lancar, lepas ni kita makan, lepas ni dan sebagainya, the real work actually begins after that to make sure that not only it is sustainable, not only it is economically viable, but it will have the impact of moving the needle for the country as a whole. And that's the reason kita tumpukan daripada satu komponen ke satu komponen. Melalui IPR, pertamanya kita melihat kepada cabaran-cabaran yang telah menyebabkan usaha-usaha sebelum ini gagal. Satunya ialah dari segi model perniagaan. Sebelum ini, mesej negara dan masyarakat ialah jomlah bertani, ia boleh menghasilkan pendapatan. Tapi kamu pandai-pandailah sendiri bertani. Jadi akhirnya tanah yang nak menjadi usahawan tani itu kena cari sendiri. Lepas tu marketing dia kena cari sendiri. Lepas tu risiko dari segi sensitifnya tanaman ini kepada perkara seperti cuaca, kepada gangguan parasite, serangga dan sebagainya. Akhirnya kita mengulangi dari satu dekad ke satu dekad, yang mana dari segi peruntukan dan tumpuan kerajaan memang ada. Kerajaan bagi peruntukan, kerajaan bagi bantuan, tetapi selalunya dia tidak berterusan. Selepas 4-5 kali, selepas 2-3 tuaian, orang lagi. Itu satu. Yang keduanya, keadaan di negara kita sekarang ini perlu mengambil kira bahawa pertanian telah menjadi satu industri moden. Dia bukan lagi zaman dulu yang ada tanah, ada cangkul, kemudian boleh bercucuk tanam. Dia sebenarnya perlukan pelaburan, infrastruktur, dia perlukan pengetahuan. Sebab itu kita tidak lagi boleh melihat kepada mereka yang menyertai pertanian sebagai petani. Mereka ini sebenarnya profesional tani. Dan mereka perlukan bukan sahaja pengetahuan tentang tanaman, agro ataupun aquaculture, mereka sebenarnya perlukan kemahiran kejuruteraan dan terutamanya kemahiran perniagaan. Jadi seperti mana kita beri tumpuan yang besar untuk menyediakan tenaga kerja kepada industri dan sektor-sektor yang lain dalam negara kita, kita juga perlu berikan tumpuan dan pelaburan yang sewajarnya untuk melahirkan profesional tani ini supaya mereka boleh mengusahakan infrastruktur tani yang berkelangsungan di seluruh negara. Kemudian kita lihat pula masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga sebelum ini ialah soal pekerja. Apabila industri tani dilihat sebagai industri pilihan terakhir, tak dapat cari benda lain, barulah dia nak masuk dalam industri pertanian. Sebab itu selalunya masalah pekerja,
masalah tak ada orang yang nak terlibat. Ini terus meruntun. Kalaupun ada usahawan-usahawan yang nak mengusahakan tapak-tapak pertanian. Dan kita juga kena menerima hakikat bahawa pertanian moden perlu diuruskan seperti sebuah perniagaan. Dia tak banyak beza dengan satu tapak kilang. Kita ada infrastruktur awal, seperti juga kita ada kilang. Kita akan ada pengurusan yang perlu diuruskan secara profesional, dan mereka yang terbabit di dalam operasi pertanian ini, mereka tidak ubah sebenarnya seperti bekerja di kilang-kilang elektronik. They will go through a set of skill, a set of tasks, and it is no longer based on a model that if you want to work on a modern agriculture facility, you must own it and you must work on it by yourself. You have to employ. Only then you will get the right number of people and you will get consistency in terms of labor supply to make sure that the business model can continue. Atas sebab itulah maka kita menggabungkan usaha kerajaan melalui inisiatif pendapatan rakyat untuk membasmi kemiskinan supaya kita boleh bawa penerima-penerima daripada kalangan miskin tegar, kumpulan B40, untuk mereka menjadi pekerja-pekerja di dalam industri tani yang diuruskan oleh profesional-profesional tani terlatih. Dan ini bergantung kepada keupayaan model perniagaan itu supaya mengambil kira kitaran tuaian, because there is a cycle. Kita ada dua bahagian yang mana sebelum tuaian itu berlaku, pihak pengusaha ataupun usahawan tani perlulah memastikan ada gaji bulanan, allowance bulanan. Kemudian apabila tuaian itu berlaku, untung bersih daripada tuaian itu apabila dikongsi, maka itu memberi pendapatan purata setiap bulan yang sepadan seolah-olah mereka bekerja setiap bulan di sama ada di pejabat ataupun di kilang. Sebab itu daripada projek rintis yang pertama, kita yakin bahawa kita boleh mengusahakan infrastruktur pertanian sebegini di seluruh negara yang membolehkan secara purata pendapatan peserta-peserta setelah ditolak keuntungan kepada usahawan tani ataupun syarikat-syarikat pengusaha yang mengoperasikan fasiliti pertanian ini, setelah tolak semua kos dan untung, ia masih lagi boleh memberi keuntungan ataupun pendapatan purata bulanan kepada peserta-peserta di antara 2,000 ke 2,500 sebulan. Dan perkara kelima, sebab itu kita ada wakil daripada Nestle dan syarikat yang lain, perkara kelima, masalah yang perlu kita selesaikan ialah memastikan bahawa risiko pemasaran dan penjualan itu turut diuruskan sebagai keseluruhan perancangan projek. Dia tak boleh, contohnya, kamu ada tanah, ambil 20,000, tanamlah, juallah, ikut sukalah. Dia tak jadi macam itu. Jadi IPR yang diuruskan sekarang dan diskalakan dari satu masa ke semasa, memastikan bahawa bagi setiap projek IPR yang dibangunkan di tapak-tapak itu, ia sudah pun dipadankan dengan pembeli-pembeli ataupun off-taker untuk menguruskan risiko penjualan. Kerana kita sedia maklum, mereka yang menyertai projek-projek seperti ini, ada yang belum sampai ke peringkat boleh menguruskan perniagaan pertanian sendiri. Maka itu menjadi tugas agensi kerajaan seperti Kementerian Ekonomi memastikan bagi setiap tapak yang kita biayai, kita bawa penerima, kita padankan dengan usahawan tani profesional, sudah ada pembeli yang bersedia. Jadi itu gambaran keseluruhannya dan itu model yang telah dibangunkan sejak 6 bulan yang lalu.
saya boleh maklumkan bahawa kita dah sampai ke peringkat yang seterusnya. Seperti mana sebarang dasar dan juga pelaksanaan projek, ia bermula dengan rangka ataupun the policy design. Kemudian daripada rangka itu, kita uji pada skala rintis terlebih dahulu di projek-projek tertentu untuk semak economicsnya bagaimana, untuk semak dari segi kemahiran, untuk semak sikap mereka yang terbabit, sama ada dia betul-betul berminat ke tidak. Dan setelah kita sudah dapat maklum balas dan juga dapatan-dapatan yang diperlukan, baru kita boleh bawa ke skala yang seterusnya. Fungsi strategik UPM dalam keseluruhan desain ini ialah kerana kita mengenal pasti kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada profesional yang tidak terlatih untuk menguruskan infrastruktur dan fasiliti pertanian ini. Mereka perlu dilatih dengan baik dan bukan saja dilatih dari segi teori, mereka perlu ada latihan praktikal yang berasaskan perniagaan untuk tempoh masa yang paling kurang mengambil kira 2 kitaran. Baru dia faham, baru dia rasa, dia tahu sikap, cabaran dan sebagainya. Sebab untuk mengusahakan sesuatu projek pertanian yang berterusan, they must survive the first few cycle of learning. And that cycle of learning itu yang sebenarnya boleh menjadi begitu demotivating. Dia Allah mula-mula tanaman menjadi, tuaian seterusnya tak menjadi. A lot of it is a learning curve. And at the very least you must go through 2 cycles of learning curve. Dan kalau mereka usahawan-usahawan tani ini, terutamanya yang muda-muda, buat sendiri, it can burn your fingers. Because you put aside some amount of money, you think this can be done, buat. Yang pertama nampak okey, yang kedua semua mati. And then you quit. Jadi sebab itu, kita yakin bahawa dengan kehadiran COE di UPM ini, tanggungjawab nasional ini diberikan kepada UPM untuk melatih, bukan secara akademik, tapi mengeluarkan profesional usahawan tani yang betul-betul hands-on. Dia tahu macam mana nak menguruskan, telah melalui 2-3 kitaran tuaian, dia tahu pasaran, dia tahu dari segi teknikal dan teknologi, mereka mempunyai minda dan juga kekukuhan semangat untuk melalui proses ini. Kerana selepas mereka selesai daripada latihan yang dibuat di COE ini, insya-Allah pada ketika itu juga 1 tahun daripada sekarang, kita mula melihat bercambahnya fasiliti pertanian moden ini di seluruh negara. Dan kita memang sudah ada pemohon-pemohon daripada kalangan B40 dan miskin tegar yang mahu terlibat, tetapi mereka perlu dibimbing dan fasiliti pertanian ini perlu diuruskan oleh profesional pertanian yang kita harap kita akan dapat daripada UPM. Jadi cuma saya harap kita akan tengok bagaimana perkembangan projek di sebelah Kementerian Ekonomi. Kita akan usahakan lebih cepat supaya tapak-tapak dan infrastruktur ini mula dibuka. Kalau contohnya tapak-tapak dan fasiliti ini dapat dibangunkan dengan lebih cepat, maknanya keperluan untuk melahirkan profesional pertanian ini adalah lebih tinggi daripada 65 orang setahun. As and when the demand picks up, that means that UPM has to catch up with the demand for modern farming professionals, because we need them to man and to run all these modern facilities all over the country. Jadi saya harap itu bagi gambaran yang mencukupi. Itu sebenarnya tujuan kita, dan itu juga saya harap bagi gambaran yang menyeluruh kepada rakan-rakan strategik kita, baik daripada kalangan syarikat-syarikat korporat yang akan menjadi off-taker
ataupun peserta-peserta yang akan menyertainya, ataupun adik-adik yang menjadi cohort ataupun batch pertama COE. Ini sebenarnya tugas adik-adik. Kalau masuk lepas tahun, kamu keluar bawa Grab, kita orang cari. So it's your job to go all over the country to run these facilities. Dan kerajaan mengambil risiko yang besar kerana kita memberi peruntukan yang besar untuk memastikan pertanian moden ini akhirnya betul-betul berlaku di Malaysia. Kalau tidak, kita bercakap sampai bila-bila. And for that, untuk tempoh 2-3 tahun pertama ni memang kita sanggup memberi peruntukan infrastruktur yang besar. Dan sebab itu juga pada hari ini saya boleh berkongsi dengan mereka yang hadir bahawa setelah 6 bulan Kementerian Ekonomi telah pun berjaya melepasi fasa awal untuk 1,000 ekar yang pertama. Saya pasti kalau sahabat-sahabat yang pernah berada sama ada dekat UPM ke, daripada agensi-agensi pertanian, saudara-saudari semua tahu bahawa perkara yang paling susah ialah dapatkan tanah. Nak bercucuk tanam, kat mana tanah tak ada. Dan itu juga cabaran utama oleh usahawan-usahawan tani muda. Dia nak bertani sebenarnya, tapi tanah tak ada. Jadi yang paling banyak pun dia dapat 1 ekar, 2 ekar dibuat di kawasan sendiri. Kan? Jadi fasa awal IPR ialah untuk Kementerian Ekonomi pergi kutip tanah. Saya ingat kutip tanah ni mudah. Rupanya tak mudah. Orang dah ada tanah, dia tak nak bagi kat kita. Tapi kita mengenal pasti bahawa dalam sistem kerajaan ataupun sektor awam, dia banyak tanah-tanah yang ada. Contohnya tanah yang telah pun dikenal pasti untuk projek-projek akan datang, tapi projek itu tak berjalan lagi. Jadi selepas kita kira-kira, sebenarnya kita yakin kita boleh terus dapatkan tanah-tanah ini untuk pembangunan infrastruktur dan fasiliti pertanian ini di seluruh Malaysia. Tanah ini selalunya diberikan baik oleh jabatan-jabatan kerajaan ataupun kerajaan negeri ataupun agensi-agensi pertanian kerajaan negeri. Lepas 6 bulan kami sudah berjaya dapatkan persetujuan dan kerjasama daripada negeri-negeri dan 1,000 ekar pertama telah pun melepasi fasa. InsyaAllah selain daripada yang telah dilancarkan di Petaling Jaya, kemudian minggu depan kita insyaAllah akan lancarkan di Putrajaya, campur dengan yang ada di bawah UPM ini, dan terus akan dilancarkan. Lancar tu sebabnya dia bukan pergi pecah tanah. Sebab saya pembangkang dulu, kalau pecah tanah saya gelak. Pecah tanah ni tak aci lah. Kalau nak buat projek ni maksudnya dia dah siap. Bila kami kata lancar, maksudnya greenhouse dan infrastruktur tu dah siap dan dah berbuah. Jadi sebab itu dia ambil masa nak lancar, setiap satu tu dia ambil dalam 3-4 bulan. Kerana kami kena bersihkan tanah, kena bina struktur, kemudian kena mula tanam. Sebab kalau tunjuk greenhouse saja, pokok tak ada pun kena gelak kat orang. Takut jadi macam lepas-lepas, menteri datang pecah tanah, tunjuk bagus semua, lepas tu hilang semua. Masa tu letih kami nak menjawab. Jadi kita meletakkan bahawa pelancaran itu ialah infrastruktur tu dah siap dan juga tanaman itu dah dekat dengan kitaran tuaian kali pertama. Maksudnya pokok tu dah ada, dia dah berbuah, barulah kita kata sesuai untuk dilancar dan peserta-peserta daripada kalangan B40 dan miskin tegar ini boleh mula masuk menyertai program. Jadi kepada yang menonton dan tanya saya, bila kami nak dibawa masuk ke IPR ni, sebab bila kami bagi kelulusan, kemudian padankan, itu kerana plot-plot yang akan diperolehi oleh peserta daripada miskin tegar dan juga B40 ini, dia dapat plot yang sebenarnya dah nak berbuah. Jadi kalau mati lepas tu memang salah korang. Sebab sebelum kita bagi tu, kita dah jaga semua, hampir kitaran pertama dan hampir boleh petik dah. Tapi sebab kita tahu sebelum ini,
Kalau kita bawa daripada awal, selalunya orang cepat putus asa. Dia rasa payah. Buat. Dia kata, saya tak nak buat lah, saya nak buat benda lain. Jadi sebab itu kita bawa peserta-peserta selalunya di peringkat yang dah 3 suku nak tuai dah. Jadi lepas ini, daripada 1,000 ekar ini, insya-Allah daripada 1 ke 1. Dan itulah yang kita perlukan profesional daripada COE untuk mengendalikan tapak-tapak dan fasiliti pertanian ini. Dan akhir sekali, selepas kita telah melalui fasa bekerjasama dengan agensi-agensi sektor awam, Kementerian Ekonomi sekarang yakin sudah sampai masanya untuk kita meluaskan lagi. I think I need a drink. Dah. Saya tak habis demam lagi ni sebenarnya. It's okay. I can put it here. Jadi kita sampai ke fasa yang saya ingat dinanti juga oleh orang ramai. Kerana sebelum ini dia melibatkan tanah-tanah sektor awam. Kita kena kutip daripada agensi kerajaan dan lain-lain. Tetapi kita juga sedia maklum bahawa ada banyak tanah-tanah persendirian dan tanah-tanah swasta. Tanah-tanah persendirian ini banyak juga dalam bentuk tanah-tanah terbengkalai ataupun idle lands. Dia mungkin tak sebesar 20-30 ekar, mungkin 5 ekar, mungkin 10 ekar. Syarikat-syarikat juga ada yang berkemahiran untuk menguruskan infrastruktur ini, tetapi mereka tak ada tanah, mereka hanya ada kemahiran. Jadi sekarang sudah sampai ke peringkat yang tumpuan kerajaan untuk membina infrastruktur pertanian moden ini diluaskan dengan pembabitan pihak swasta. Kita tak buka terus kepada pihak swasta kerana kita nak kena uji dahulu model ini dengan agensi-agensi kerajaan. Bila Kementerian Ekonomi buat peruntukan, paling kurang kalau dengan agensi kerajaan, lebih mudah untuk kita pegang agensi kerajaan. Risiko tu lagi rendah. Kalau kita terus pergi kepada sektor swasta, ada kebimbangan pada peringkat awalnya. Kalau due diligence itu tidak dibuat dengan baik, kalau ada 2-3 yang usaha sama dengan swasta itu gagal, dia akan menimbulkan rasa sangsi tentang usaha kerajaan untuk membina infrastruktur pertanian moden ini. Jadi, belum apa-apa lagi with 1 or 2 failures, it will just kill off the whole focus. So that's why in the beginning, we focus with the public sector as part of our learning curve. And after managing and planning for the first 1,000 acres, we now have the confidence to open it up to the private sector. Jadi insya-Allah Kementerian Ekonomi akan mengeluarkan dokumen-dokumen RFP, request for proposal, dalam masa terdekat untuk menjemput syarikat-syarikat pertanian moden, untuk menjemput individu-individu persendirian yang mempunyai tanah. Sebab memang sejak 6-7 bulan yang lepas, kami dapat banyak permohonan daripada terutamanya anak muda juga yang memang dia ada tanah 10 hektar, 15 hektar, tapi dia mungkin tidak ada kemahiran ataupun dia tidak ada modal yang mencukupi untuk mengusahakan pertanian moden. So we will go through application by application. Of course, there will be a series of conditions and rules, and also it has to be based on accountability because it's public money. But the general idea is this. It has to be an equitable partnership. If the private sector or individuals inject your lands, government may consider some sort of grant.
on certain conditions that you have to run it as part of IPR, you have to hire penerima-penerima daripada B40 dan miskin tegar, and you have to train them, and you have to run your facility in the same way that we design and run other IPR facilities, and the economics must make sense. Jadi dia akan melibatkan due diligence di pihak kerajaan untuk memastikan bahawa ini bukan skim cepat kaya. Tengok orang masuk pertanian, nak masuk juga tapi tak ada kemahiran, tak ada aset dan tidak berniat pun untuk kekal dalam pertanian itu. So I think insyaAllah our plan is to issue the RFP and to open for private sector's participation supaya kita boleh scale up daripada 1,000 ekar pertama ini. Kita akan terus tambah tanah-tanah daripada kerajaan, tapi pada masa yang sama juga kita yakin apabila pihak swasta mula terlibat dan orang persendirian mula terlibat, then we will be able to scale up the facilities all over the country much faster. And that completes our vision. And the vision is, in the next few years, you will see this kind of facilities all over the country. Small ones, big ones, kerana dia samalah seperti membuka kilang di setiap pelosok kampung di seluruh negara. Dan itu akan menyelesaikan masalah ekonomi negara yang mencabar, iaitu migrasi perpindahan, penghijrahan anak-anak muda daripada kawasan-kawasan luar bandar ke kawasan bandar yang meninggalkan ibu bapa mereka di kampung. Because dia rasa dia tak ada kerja di kampung. Sebab itu kalau orang tanya, sejak bila saya jadi Menteri Pertanian, saya bukan Menteri Pertanian, but addressing the socio-economic imbalance between kawasan bandar dan luar bandar yang paling mudah dan berjaya kalau diuruskan ialah dengan membina fasiliti pertanian moden seperti ini di seluruh negara yang mewujudkan pekerjaan kepada anak muda tempatan supaya mereka tak perlu berhijrah ke kawasan bandar untuk dapat gaji 2,000, 2,500 dan lain-lain. Jadi itu visi lengkap kita. Of course, it's a lot more difficult than what is planned on paper. Jadi saya harap kita akan terus bekerjasama. Saya ingat Profesor Arang Tuah pun, you sat down with me, Dr. Ruslan. I'm quite detailed. I will check one by one just to make sure. So insyaAllah, selalunya my team reports regularly to me on the progress, because we have to make sure the first cohorts gets into the industry very quickly, runs these facilities, and insyaAllah dengan lebih banyak, dia akan meyakinkan lebih ramai anak muda untuk mengambil peluang dalam industri pertanian moden ini di seluruh negara. Jadi dengan itu, sebelum saya batuk kali ketiga, jadi saya ucap sekali lagi terima kasih kepada semua yang menguruskan program pada hari ini. Terima kasih kepada rakan-rakan strategik yang hadir. Terima kasih kepada pihak media, dan insyaAllah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya doakan supaya usaha-usaha yang dibuat di UPM ini insyaAllah akan melahirkan generasi usahawan dan profesional tani yang akan mengubah kedudukan negara kita di masa akan datang. Dengan itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat dan mohon Yang Berhormat untuk terus kekal di pentas bagi ke acara seterusnya. Dengan ini dijemput Yang Berhormat Timbalan Menteri Ekonomi, Datuk Naib Chancellor UPM, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi dan Timbalan Naib Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat UPM untuk naik ke pentas bagi bersama-sama dengan Yang Berhormat Menteri. Balas seterusnya adalah sesi penyerahan sijil kepada rakan strategik dan peserta IPR Intan. Untuk makluman semua bagi program inisiatif pendapatan rakyat usahawan tani ataupun Intan, sehingga kini sebanyak 26 rakan strategik telah bersama-sama Kementerian Ekonomi dalam menjayakan
program ini. Rakan-rakan strategi ini bukan sahaja daripada agensi berkaitan kerajaan, mereka juga datang daripada syarikat swasta, koperasi dan pertubuhan bukan kerajaan. Dengan ini, majlis mempersilakan Yang Berhormat untuk menyampaikan sijil kepada rakan strategi sebagai penghargaan dan pengiktirafan dalam bersama-sama menjayakan program ini. Baiklah, didahului dengan Universiti Putra Malaysia selaku tuan rumah pada hari ini. Dipersilakan. Baiklah, seterusnya dipersilakan rakan strategi Perbadanan Putrajaya yang merupakan yang menjayakan projek IPR Intan antara yang pertama di Persin 9 Putrajaya yang diusahakan bersama Pertubuhan Peladang Kawasan Kuala Langat. Dipersilakan. Seterusnya dipersilakan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan yang merupakan agensi yang mengenal pasti dan memeriksa tanah kerajaan yang berpotensi bagi program IPR Intan. Seterusnya dipersilakan Jabatan Pertanian Malaysia yang meneliti kesesuaian tanah untuk projek pertanian. Dipersilakan. Seterusnya dipersilakan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS yang merupakan rakan strategi pertama IPR Intan bagi projek di Petaling Jaya dengan keluasan 80 ekar. Seterusnya dipersilakan Lembaga Pertubuhan Peladang LPP yang merupakan rakan strategi bagi pelaksanaan projek IPR Intan di beberapa kawasan termasuk di Putrajaya. Seterusnya dipersilakan Pertubuhan Peladang Kawasan Kuala Langat PPK KL yang juga merupakan rakan strategik bagi pelaksanaan projek IPR Intan di beberapa kawasan termasuk juga di Putrajaya. Seterusnya dipersilakan pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara NCIA yang merupakan rakan strategi IPR Intan di 4 negeri di utara Semenanjung melibatkan keluasan lebih 200 ekar. Seterusnya, majlis mempersilakan Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC yang merupakan rakan strategi projek IPR Intan di 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Dipersilakan Lembaga Industri Getah Sabah LIGS yang merupakan rakan strategi projek IPR Intan iaitu tanaman nanas MD2 di kawasan seluas 500 ekar. Projek ini akan memanfaatkan 450 peserta. Dipersilakan Koperasi Komuniti Selangor Berhad Komuniti yang merupakan rakan strategik koperasi pertama yang akan mengusahakan projek IPR Intan di Shah Alam. Seterusnya dipersilakan Nestle Malaysia Berhad yang merupakan rakan strategi bagi membeli hasil yang dikeluarkan serta tunjuk ajar teknologi dan kualiti hasil bertaraf antarabangsa. Seterusnya dipersilakan Etika General Takaful Berhad yang merupakan rakan strategi untuk pelindungan insurans kepada projek dan juga peserta IPR Intan. Seterusnya dipersilakan Yara International Malaysia Bersendirian Berhad yang merupakan rakan strategi untuk input tanaman yang akan memberikan hasil berkualiti tinggi kepada kos yang kompetitif. Seterusnya dipersilakan Grassy Chili Farm Sendirian Berhad, syarikat swasta berkepakaran tinggi yang akan bersama-sama dengan projek pelaksanaan projek. Seterusnya dipersilakan Pertubuhan Dapur Infak Ummah yang merupakan rakan strategi NGO pertama yang akan mengusahakan projek IPR Intan di Kuantan, Pahang. Seterusnya dipersilakan Bahagian Pendidikan dan Latihan Technical Vocational BPLTV Kementerian Pendidikan yang merupakan rakan strategi yang akan memanfaatkan tanah berhampiran College Vocational yang berpotensi bagi projek IPR Intan. Seterusnya dipersilakan Lembaga Penyatuan dan Pemilihan Tanah Persekutuan Felkra
yang merupakan rakan strategi bagi projek di tanah Velcra di 3 negeri. Seterusnya dipersilakan Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah SLDB. Seterusnya dipersilakan Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak PPPNP. Seterusnya dipersilakan Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah PKNK yang dilaksanakan oleh Kumpulan Bina Darul Aman Berhad BDB. Seterusnya dipersilakan Lembaga Kemajuan Johor Tenggara Kejora. Seterusnya Perbadanan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan MAINS. Dan terakhir dijemput Malaysia Digital Economy Corporation Sdn Bhd ataupun MDEC yang terlibat secara langsung dalam penerapan teknologi moden dalam projek IPR Intan termasuk di UPM ini. Baiklah para hadirin sekalian, untuk makluman terdapat 2 rakan strategik yang tidak dapat hadir pada hari ini iaitu pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah sedia dan juga Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda. Baiklah, seterusnya adalah sesi bergambar bersama dengan rakan strategi. Dipersilakan. Baiklah, majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada kesemua rakan strategi. Baiklah, dan seterusnya sebagai penghargaan dan memberi semangat kepada peserta Pusat Kecemerlangan Industri Pertanian IPR Intan at UPM. Jadi dengan ini dijemput ke-25 orang peserta untuk naik ke pentas membawa sijil penyertaan masing-masing untuk bersama-sama dengan Yang Berhormat Menteri. Dipersilakan. Dalam untuk makluman para hadirin sekalian, peserta yang dipilih ini telah melepasi saringan oleh UPM dan terdiri daripada graduan dan orang awam yang berdaftar di pangkalan datar IPR. Baiklah, dengan ini dipersilakan kepada semua peserta untuk bergambar kenang-kenangan bersama Yang Berhormat Menteri. Dipersilakan.
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada kesemua peserta IPR Intan at UPM. Baiklah, sebagai tanda terima kasih yang tidak terhingga daripada seluruh warga universiti di atas kesudian Yang Berhormat Menteri hadir ke Majlis Pelancaran Pusat Kecemerlangan IPR Intan at UPM, majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Naib Chancellor untuk menyampaikan cenderahati kenang-kenangan kepada Yang Berhormat Menteri. Dipersilakan. Baiklah, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada para peserta IPR. Baiklah, seterusnya adalah sesi penyampaian cenderahati kepada Yang Berhormat Menteri sebagai tanda terima kasih yang tidak terhingga daripada seluruh warga universiti di atas kesudian Yang Berhormat Menteri hadir ke majlis pelancaran pada hari ini. Jadi dengan ini majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Naib Chancellor untuk menyampaikan cenderahati kenang-kenangan kepada Yang Berhormat Menteri. Dipersilakan. Baiklah, majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas kesudian merasmikan Pusat Kecemerlangan IPR Intan at UPM. Baiklah para hadirin sekalian, seterusnya majlis mempersilakan Yang Berhormat Menteri bersama Div-Div Kehormat dan diiringi rakan strategik serta peserta untuk ke Rumah Pertanian Persekitaran Terkawal ataupun CHES bagi tanaman Golden Melon untuk acara gimmick pelancaran Pusat Kecemerlangan Industri Pertanian IPR Intan at UPM. Majlis mempersilakan.
Baiklah, dengan ini majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Rafizi untuk menandatangani plak sebagai simbolik perasmian Pusat Kecemerlangan IPR Intan at UPM. Dipersilakan Yang Berhormat. Hadirin sekalian, dengan ini rasmilah Pusat Kecemerlangan IPR Intan at UPM pada hari ini. Sebagai kenang-kenangan juga dijemput rakan strategik dan seterusnya peserta untuk bergambar kenang-kenangan bersama Yang Berhormat Menteri. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Tuan di atas dan Yang Berhormat atas penyempurnaan sesi sebentar tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berhormat Rafizi untuk kembali ke pentas bagi sesi sidang media. Dipersilakan.
Baiklah, hadirin sekalian, seterusnya majlis sekali lagi mempersilakan Yang Berhormat Rafizi untuk kembali ke pentas bagi ke sesi sidang media. Dipersilakan. Ini macam kita kahwin ni ha. Tapi suka. Ini macam kursi orang